KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya lagi, Wani Kerry. Okey, baiklah, sebentar tadi anda baru je sama-sama kita semua membuat latih tubi untuk penjagaan muka dan dandanan rambut kertas satu. Tapi untuk kali ini satu lagi subjek yang sangat menarik yang Wani pun sendiri sangat minat untuk belajar, iaitu subjek landscape dan nursery kertas satu juga. Okey, baiklah. Sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini, seperti biasalah, sebelum kita mulakan, Wani nak pesan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga SOP anda. Bagaimana caranya? Sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Sekarang ini mungkin ada daripada anda yang tidak sabar untuk tahu siapa pula guru kita kali ini. Adakah guru perempuan atau guru lelaki? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Adab, faham, amal. Itu dia moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini. Kita bawakan di studio bersama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu Zaharuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guru kita ataupun kita boleh panggil Cikgu Zahar ya. Ya, saya. Selamat datang ke studio Cikgu. Ya. Cikgu landscape dan nursery mempunyai pengalaman selama 29 tahun dalam bidang ini. Ya. Mungkin Cikgu boleh memberikan pengenalan kepada mereka yang mungkin tidak tahu sebenarnya landscape dan nursery ini membincangkan tentang apa skop pembelajaran ini, Cikgu. Okey, jadi untuk mudah faham kepada semua pelajar yang berada di luar atau yang bersama-sama kita pada hari ini, yang disebut landscape ini apa saja yang kita lihat, sama ada pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi. Jadi ada bangunan, itu kita kata landscape. Ya. Kalau kita kata negara nursery, di mana pokok-pokok dibiak, dijaga, dibesarkan sebelum kita pindahkan ke tapak penanaman. Itu secara ringkas berkaitan dengan landscape dan nursery. Itu dia Cikgu dah berikan secara ringkas apa itu landscape dan nursery. Jadi landscape ni Cikgu, seperti yang kita tahu, macam siapa yang suka macam bela ikan kan. Dalam akuarium tu pun landscape kan namanya Cikgu. Apa saja yang kita lihat berada di atas permukaan bumi. Apa saja? Apa saja. Jadi semua sama ada yang kita lihat itu cantik ataupun tidak. Benda itu abstrak. Mungkin saya kata cantik, Wani kata tidak. Kan? Jadi terpulang kepada individu, tetapi berdasarkan apa permintaan orang. Kalau kita seronok sendiri, kita pakai sendirilah. Ya. Okay. Yang paling penting Cikgu, kalau saya nak buat landscape kat rumah, saya boleh panggil anak murid Cikgu lah kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Tunggu saya panggil Cikgu sendiri. Tapi ada adiknya sikit lah. Tak ada masalah. Itu kita bincang nanti. Okey, insyaAllah. Okey Cikgu, sekarang ini jom. Saya nak bawakan Cikgu ke sini. Ya, insyaAllah. Kita nak buka emas dulu, simpan dalam tempat penyimpanan. Lepas tu bila kita dah simpan dalam bekas, Cikgu boleh simpan dalam poket kalau Cikgu ada poket. Lepas tu, sekarang ni kalau Cikgu dah simpan emas, kejap lagi kita nak pakai hand sanitizer. Tapi sekarang ini Cikgu, kita nak berehat dulu lah seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Saya meminati pelajaran landscape ini kerana terdapat banyak ilmu yang saya pelajari dan pengetahuan asas. Saya juga berharap agar mendapat keputusan yang terbaik dalam SPM nanti untuk memudahkan saya menyambung pelajaran dalam arkitek dan usahawan landscape. Saya juga berharap agar kawan-kawan mendapat keputusan yang baik. Alhamdulillah, saya terpilih menjadi pelajar mata pelajaran FMB. InsyaAllah, saya berharap dan berdoa agar saya dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang landscape. Semoga saya dan rakan-rakan semua berjaya dalam peperiksaan SPM 2020 nanti. InsyaAllah, saya berharap dan berdoa agar saya dapat menjadi seorang usahawan yang berjaya. Pandangan saya berkaitan dengan pelajaran ini, okey saja, seronok, tapi perlukan komitmen yang baik dalam mata pelajaran.
Harapan SPM 2020 ini semoga kejayaan menjadi hadiah untuk ibu dan ayah, guru-guru serta rakan-rakan semua insya-Allah. Alhamdulillah saya terpilih menjadi pelajar mata pelajaran MPV. InsyaAllah saya berharap dan berdoa agar saya dapat menyambung pelajaran dan membuka perniagaan sendiri bila tamat persekolahan. Pandangan saya berkaitan mata pelajaran ini, alhamdulillah happy dapat belajar dalam suasana santai. Harapan dan doa agar kejayaan menanti semua calon SPM 2020. Didik TV KPM. Itu dia antara pandangan calon yang akan mengambil subjek landscape dan nursery ini. Macam-macam pandangan ada dan saya perasan cikgu kebanyakan daripada mereka adalah pelajar lelaki. Mengapa cikgu lelaki ramai ambil subjek ini, cikgu? Kalau kita lihat subjek ini menjadi pilihan lelaki kerana mungkin dia menggunakan banyak tenaga. Kerana berada di luar. Dan nanti kita lihat apa maksudnya pendidikan vocasional itu sendiri. Nanti kita tengok slide kita ya. Okey, boleh. Kalau cikgu pun sudah bersedia. Sekarang ni pun pelajar kita masih belum sampai ke studio lagi. Kalau cikgu dah bersedia, kita boleh mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah sama-sama kita dapat bertemu dan berjumpa dan berbincang sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan Pejutan akhir SPM 2020 MPV Landscape dan Nursery. Okey. Jadi sebelum kita mulakan apa yang ilmu yang saya nak sampai nak kita kongsikan bersama, saya suka mengatakan bahawa adab, faham dan amal ini adalah satu perkara yang perlu kita titik beratkan di dalam semua keadaan. Yang mana disebutkan amal itu adalah perbuatan, perkataan yang secara harmoni berhubung kait dengan alam sekitar, yang mana kesopanan itu diutamakan. Kemudian faham. Faham itu maksudnya kita memahami apa kehendak adab itu. Dan seterusnya kita memerlukan amal. Amal itu adalah perbuatan. Jadi faham itu pengetahuan. Amal itu adalah perbuatan. Ya, jadi umpama orang kata pokok tanpa buah apalah nilainya. Jadi kalau kita ada ilmu tapi kita tak amalkan, dia tak jadi apa-apa. Okey, seterusnya sedikit berkaitan dengan pengalaman saya mengajar hampir 29 tahun. Dan untuk subjek MPV ni saya selama 17 tahun saya mengajar. 17 tahun untuk subjek MPV. MPV saja. Kerana subjek ini pun subjek yang baru. Subjek yang baru okey. Okey, seterusnya inilah gelagat-gelagat pelajar kita yang berada di sekolah. Sentiasa seronok berada dalam keadaan bekerja dan belajar. Sama-sama guru dan para pelajar. Okey, dia beramali. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan subjek yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu MPV Landscape dan Nursery. MPV, Wani tahu apa maksud MPV itu? Mata pelajaran vocasional. Okey, pandai. Betul, tepat. Saya ingatkan para pelajar orang kata MPV ini adalah multi-purpose vehicle. Dia masuk hutan, dia keluar hutan, off-road dan sebagainya. Mata pelajaran vocational. Vocational, bila kita sebut vocational ini bermaksud pendidikan vocational, pendidikan berkaitan dengan kemahiran. Pendidikan berkaitan dengan kemahiran. Jadi pelajar yang belajar mata pelajaran ini, dia berkemahiran dalam bidang lanskap dan nursery. Itu dari segi pendidikan, maksud pendidikannya. Kalau kita lihat falsafahnya pula. Falsafah pendidikan vocational itu apa? Melahirkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Itu adalah falsafahnya. Jadi bermaksud pelajarnya boleh keluarannya adalah dalam bentuk sama ada untuk mahir ataupun separuh mahir berdasarkan tahap pembelajaran mereka. Jadi kita di tahap SPM saja. Baik, cikgu. Sekarang ni kita ada tetamu di studio akan bersama dengan kita. Sebelum cikgu teruskan lagi pembelajaran, jom kita persilakan pelajar dari SMK Batu Laut Tanjung Sepat Selangor dan juga pelajar dari SMK Subang Shah Alam Selangor. Hai semua, Assalamualaikum. Hai. Alamak, ini mesti dekat tempat sama ni. Background ni langsir sama ni.
Okey, cikgu, ni kita ada pelajar dari dua sekolah yang berbeza. Jadi, anak murid cikgu dari sekolah SMK Batu Laut, Batu Laut, ya. Mungkin cikgu ataupun kita boleh minta mereka perkenalkan diri mereka. Kita mulakan dengan Hafiq dulu. Dipersilakan, Hafiq. Hai, nama saya Muhammad Hafiq bin Azizan. Umur berapa? Umur saya 18 tahun dan bersekolah di SMKBL. Okey, baik. Thank you, Hafiq. Seterusnya, kita nak tanya Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Aiman bin Adnan dari sekolah SMK Subang. Okey. Alright, thank you Khairul. Seterusnya, siapa? Belum. Ikmal. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Iqbal Hakim dari sekolah Batu Laut. SMK. Anak murid cikgu. Ya, saya. Okey, seterusnya. Lepas Ikmal, siapa? Amirul. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul Imran Mismin. Saya dari sekolah SMK Batu Laut. Thank you, Amirul. Seterusnya kita nak minta Faris lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Faris Daniel bin Muhammad Iqmal. Saya dari SMK Batu Laut. Okey, anak murid cikgu juga dan yang akhir sekali, Wajdi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Wazidi Fakullah dari SMK Subang. Ya, itu dia 6 orang jejaka yang kacak-kacak belaka hari ini ya. Berbackground kan langsir warna purple di belakang itu. Okey, tak apa, hari ini nampaknya anak murid cikgu semua ceria lah cikgu. Semangat mereka hari ini ya cikgu. InsyaAllah ya. Okey, tak apa. Kalau ada soalan lepas ni boleh ajukan dekat cikgu ya. Kalau nak tanya apa-apa. Dan anak murid di luar sana juga kalau anda sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia. Dipersilakan cikgu. InsyaAllah. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar semua. Saya dengar tak? Dengar. Okey. Okey, seterusnya kita kepada subjek kita berkaitan dengan mata pelajaran Landscape dan Nursery tadi, MPV, iaitu proses pengajaran dan pembelajarannya berdasarkan modul pembelajaran. Bila disebutkan modul ini dia boleh berdiri sendiri. Ya, berbandingkan dengan kita belajar contoh sejarah. Bab 1, bab 2, bab 3, kadang-kadang dia bersambung-sambung. Tapi bila modul, satu tajuk tu dia boleh berdiri sendiri. Baik. Tajuk 2 dia boleh berdiri sendiri. Jadi bermaksud kita tarik satu modul, kita boleh belajar. Itu dimaksudkan dengan modul. Baik, dalam modul itu kita mempunyai 21 amali, 21 kemahiran yang perlu dia orang belajar dan ditaksir, dan ditaksir di peringkat sekolah, guru yang akan mentaksir mereka selama sepanjang pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan diberi penarafan. Pihak kementerian akan menyediakan sijil, dia sijil selain daripada sijil SPM, dia ada sijil kemahiran berkaitan dengan apa yang ditaksir. Okey. Seterusnya hari ini, fokus kita hari ini, iaitu peperiksaan berpusat 7301 Palang 1, kertas bertulis 2 jam 30 minit yang akan dilaksanakan, yang berlangsung pada 22 Mac tahun ini pada hari Isnin pukul 8 pagi hingga pukul 10.30 pagi. Okey, kita lihat bagaimana subjek-subjek yang lain, MPV yang lain. Dia mengandungi 3 bahagian. Bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan bahagian C 2 soalan. Yang jika dicampur jumlah skornya adalah 100 dan jumlah soalannya ada 15. Jadi bermaksud kepada semua pelajar yang masuk ke dalam Dewan Perperiksaan, dia membawa dalam poketnya berapa markah ni? 100 markah. Ya, 100 markah. Dia membawa 100 markah dalam Dewan Perperiksaan. Okey, pelajar ikut semua saya. Okey, insya-Allah. Okey. Apa yang perlu pelajar bawa sebelum berada dalam Dewan Perperiksaan? Yang pertama, dia mesti ada pengetahuan. Pengetahuan apa yang dia telah belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk landscape dan nursery ini, modulnya ada 10, tetapi yang dia akan dibuat amali adalah 9. Iaitu contohnya pembiakan tumbuhan secara seks. Pembiakan tumbuhan secara seks. Ingat tak para pelajar saya? Ingat tak? Ingat tak? Oh, bagus ya. Semua boleh jawab. Okey, boleh bagi satu contoh. Satu contoh pembiakan seks biji benih kasar. Apik.
Hafiq. Biji benih Pinang Manila. Okey, maksud tu faham lah tu. Dia ada knowledge. Ya, bagus Dia ada pengetahuan. Okey, tahniah. Okey. Jadi bila kita tengok tajuk mudah ni, kalau kita tengok kita nak masuk, sebelum kita masuk ke dalam Dewan Perpiasaan, kita rasa kosong. Buka lah buku. Kita ada masa 2 minggu lagi. Ya, betul. Kita masih ada lagi 2 minggu. Okey. Seterusnya, sebelum masuk ke Dewan Perpiasaan, kita kena bawa senjata kita. Ni senjata kita bukanlah nak mencederakan orang lain, tetapi kita menyediakan alat yang perlu dibawa semasa menduduki peperiksaan. Contohnya mesin kira, pen dan pensel, getah pemadam dan sebagainya. Kalau pelajar tak ada benda-benda ni, pastikan dapatkan benda-benda ni. Boleh tanya pada cikgu-cikgu di sekolah. Cikgu, tu yang hujung belah kanan tu apa, atas dan bawah tu? Ni. Ni French curve dan acuan bulatan. Yang mana mereka ni akan melukis nanti. Okey, nanti kita akan teruskan ya. Okey, baik. Okey, sebelum kita masuk ke Dewan Perpiasaan, apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita tahu, ya. Okey. Kita lihat ni biasa je. Kita lihat biasa. Bila kita kamu dah periksa dah sebelum ni, kamu akan lihat benda ni biasa. Tetapi sebenarnya kita perlu kenal apa yang berada dekat kertas soalan ini. Disebut sebagai, yang pertama yang perlu kita kenal ialah stimulus. Stimulus ini rangsangan. Yang dikatakan rangsangan ini dia memanggil-manggil kita. Bagi menjadi tumpuan kepada kita, memanggil-manggil kita. Dia panggil kita dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk gambar. Mungkin bentuk gambar rajah. Mungkin dalam bentuk kenyataan, penyataan. Jadi maklumat-maklumat itu dipanggil stimulus. Baik. Kita kena peka. Jadi ini adabnya tu. Okey. Seterusnya, dia ada arahan. Dalam soalan dia ada arahan. Dan dalam soalan dia ada tugasan. Nampak sama tapi tak serupa. Okey, macam mana kita nak bandingkan arahan dan tugasan ni? Okey, nak saya tanya Wani boleh? Boleh. Okey. Wani tahu tak bilik pejabat penerbit di mana? Bilik pejabat penerbit? Ya, pejabat penerbit. Tahu? Tahu tak? Di sini? Ya, di sini. Okey, agaknya saya tahu. Okey, tahu. Okey, kalau itu maksudnya stimulus. Dia dah recall kita, dia dah recall. Okey, maksudnya item pun begitu. Stimulus dia dah recall kita, dah panggil kita untuk menjawab soalan. Okey, arahan saya. Tolong pergi ke pejabat. Itu maksudnya arahan. Bermaksud Wani akan pergi ke pejabat. Betul? Tapi apa tugasnya? Saya kata tolong ambil pen, bawa ke semari. Itu adalah tugasannya. Okey, baik. Okey, jadi dapat kepentingan komponen dalam soalan. Seterusnya jumlah skor. Ini di antara perkara-perkara komponen-komponen yang pelajar-pelajar kena tahu dalam sesuatu soalan. Okey. Seterusnya, tip asas semasa menjawab soalan, para pelajar. Okey. Yang pertama kita baca. Baca stimulus, arahan, tugasan dan jumlah skor. Ini adabnya. Adabnya kita kena baca. Okey. Tandakan. Dia juga dalam adab juga, garis. Sama ada garisan bulatan ataupun menggunakan highlighter pada stimulus, arahan dan tugasan pada soalan tersebut. Kemudian kita kena faham stimulus tu apa ditunjuk. Kemudian arahan tu apa dan tugasan tu apa. Dan seterusnya kita menjawab dalam keadaan tenang dan berhati-hati berdasarkan tugasan yang diberi. Kalau kita menjawab tidak mengikut tugasan, maka kita tidak dianggap menjawab soalan. Okey. Seterusnya kita semak. Jika kita ada masa, kita perlu semak soalan yang telah kita jawab. Okey. Seterusnya, kita masih lagi belum pergi menjawab soalan. Kita masih lagi berkenal-kenal dan berjinak-jinak dengan item. Dengan soalan. Okey. Ini dia adalah kata kunci ataupun tugasan. Tugasan yang final tadi, sudah ambil pen tadi. Tugasan. Jadi kita tandakan, susunkan, senaraikan, lakarkan, nyatakan, huraikan dan terangkan. Ini adalah kata kunci ataupun tugasan-tugasan yang biasa kita gunakan dalam, kita jumpa, kita lihat dalam kertas soalan peperiksaan. Jadi
Di antara nyata, hurai dan terang ini ada perbezaan. Yang mana nyatakan ni kita memberi jawapan secara tepat dan mudah. Ya. Kemudian huraian ni memperihalkan menceritakan sesuatu dengan panjang lebar dan terperinci, dan terangkan ni kita mesti ada fakta dan sokongan. Ya. Okey. Kita terus kepada bahagian A. Ya. Kita terus kepada bahagian A, soalan bahagian A. Kita lihat bentuk-bentuk yang ada pada bahagian A. Okey, macam mana biasa, soalan bahagian A, bentuk yang pertama meminta kita memilih dan menanda betul atau salah pada pilihan jawapan. Okey, para pelajar harap dapat fokus kepada skrin ni. Mungkin nampak boleh baca ya? Nanti cikgu ada bagi soalan ke untuk mereka? Kita boleh mula praktikal ni ya. Okey, sekarang ni pertama sekali kita mesti membaca keseluruhan ya. Membaca keseluruhan soalan ini ya, daripada stimulus, arahan dan pilihan jawapan ya. Dan kita tanda ya, kita tanda stimulus kita boleh tanda sama ada dalam bentuk garisan ya. Kemudian kita kena arahannya, kita boleh tanda ya, kita boleh garis ya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersasar daripada kehendak soalan. Okey. Ini tip yang pertama ya. Tip yang kedua, jawapan. Jawapan yang mesti ada dalam ruang jawapan adalah tanda right dan tanda pangkah saja ya. Dia tidak minta berapa ya. Sekarang ni ada 1 2 3 4 5 6 ya. Skornya 5. Skornya 5 ya. Tapi kita kena tanda keseluruhan kerana memperuntukkan skor. Okey. Peka dengan situasi sebelum, semasa dan selepas ya. Kalau di sini semasa ya. Semasa ini bermaksud perkara sedang dilakukan. Okey. Kemudian pada cara paling mudah untuk kita menjawab, kalau kita tak ada idea, kita hendaklah sentiasa mengingati amali yang kita lakukan ya. Kerana kata kerja, pernyataan kerja ni biasanya dimulai dengan kata-kata kerja. Ya. Ni kita kena garis ni. Okey. Jadi sebelum kita jawab, kita baca satu-satu pernyataan kerja. Okey. Membuat kelaran pada dahan menggunakan pisau cantuman. Betul atau salah? Jadi kalau kita rasa betul, kita tandakan dulu. Betul. Ya. Jangan di ruang jawapan, dalam pernyataan kerja tu saja. Okey. Okey, Daniel, Farid. Okey, cuba kita tengok pernyataan yang kedua. Memotong urat daun menggunakan sketius. Betul ke salah? Salah. Okey, tak apa, kita buat sini dulu. Okey. Membelah bahagian rumpun menggunakan gergaji pangkas. Daniel? Ada soal. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi ya? Tak ada soal. Boleh? Kita masih belum menjawab. Ya. Okey, kita masih belum menjawab. Kalau kita rasa was-was ataupun tak yakin, kita letak dulu tanda telinga. Okey. Kita bagi peluang pada orang lain pula. Wajdi. Okey. Memotong hujung sayon menggunakan pisau lipat. Betul. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya, membelah batang pokok penanti menggunakan parang. Wajdi. Ni betul. Betul. Tak apa. Okey. Tak apa. Kita tak perlu kita maksudnya ini adalah rangka bagaimana kita nak menjawab. Kemudian jawapan itu kita pindahkan kepada ruang jawapan ya. Ya. Membelah batang pokok penanti menggunakan parang ya. Jawapan sepatutnya. Okey. Jadi kita pindahkan jawapan ke dalam ruang jawapan. Banyak berlaku kesilapan kepada calon ya. Berlaku kepada kesilapan pada calon-calon saya di sekolah ya. Dia tak jawab pun dekat ruang jawapan. Terlupa, dia tinggalnya begitu ya. Dia terus pergi ke soalan yang berikutnya. Bila begitu, mungkin dia akan kehilangan
5 markah. 5 markah. Ada lagi satu taktik pelajar akan jawab. Menunjukkan bahawa yang dia tu tak faham ataupun dia tak tahu nak jawab. Ya. Kita suruh tanda betul dan salah. Tapi dia tanda semua betul. Betul semua. Tu tandanya jawapan selamat. Yes. Jadi dia akan kehilangan banyak markah di sini. Ya. Okey. Ini pelajar pernah buat tak macam tu? Harap-harap pelajar-pelajar saya selepas ya. kita ada teknik ini, jangan buat perkara gini. Ya. Okey, seterusnya. Tengok bentuk soalan yang kedua. Okey, menanda 5 penyataan yang betul saja. Ya. Bermaksud ni soalan bahagian ini soalan bahagian senang. Ya. Recall saja. Ingat saja. Ya. Masih lagi sama, kita tanda kata-kataan stimulus, ya, arahan, ya, tugasan, tandakan. Kita tandakan. Ya. Kemudian penyataan langkah kerja ni kita tandakan kata kerja. Biasanya semuanya kata kerja. Ya. Melelah biji benih dengan kertas pasir. Ya. Menimbul alur dengan okey, ya. Begitulah seterusnya, ya. Kemudian jawapan yang mesti ada adalah tanda betul saja. Betul saja, ya. Seterusnya peka dengan situasi sama ada semasa, sebelum ataupun selepas dan kita tanda 5. Okey. Afiq. Azizan. Okey, kita tengok, ya. Raja 6 menunjukkan kotak semayan untuk menyamai biji benih halus. Stimulus. Ya. Berdasarkan Raja 6, tandakan betul pada penyataan langkah kerja menyamai biji benih halus yang betul dalam ruang jawapan. Okey, membuat alur. Betul tak? Betul. Menyiram secukupnya. Betul. Membuang kulit dengan? Salah. Membuang kulit biji benih. Salah. Okey. Menabur biji benih ke dalam alur? Betul. Menimbus alur dengan selapian medium? Betul. Menggaul biji benih dengan pasir halus? Betul. Okey. Terlihat jawapan? Ya. Jadi dia suruh tandakan betul saja. Ya, buat alur betul, menyiram betul. Okey. Betul. Kita tengok. Cukup. Kemudian kita semak. Okey. Ada calon, dia jawab. Dia buat juga. Jadi tak perlu membuat begitu, mungkin kita akan kehilangan markah. Okey. Jadi ini teknik. Kaedah bagaimana kita nak menjawab soalan. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok bahagian A, bentuk yang ketiga, ya. Memilih dan menyusun semula 5 langkah kerja. Ini dah lebih sukar sikit, ya, kerana dia perlu menyusun, ya. Kalau salah langkah bermaksud salah lah. Salah lah, ya, semua. Okey. Seterusnya apa yang perlu kita buat macam biasa, kita baca, tanda dan faham, ya, kata-kataan yang penting pada stimulus, ya. Kemudian menyediakan bahan, kita garis, ya, pada penyataan langkah kerja, ya. Kita garis arahan, dia suruh apa, tugasannya apa, susun, ya. Tapi kali ini bila dikata susun, ya, menyusun langkah kerja, maka kenyataan itu semua betul. Ya, penyataan itu mesti betul, dan bagaimana kita nak susunnya itu saja yang menyebabkan kita salah ataupun benar. Okey. Okey. Kita dah tanda, kita dah garis, kita peka dengan keadaan situasi. Okey, mari kita bincang. Tengok yang pertama hari ni Imran. Boleh Imran? Amirul Imran. Okey, Imran. Okey, macam mana kita nak susun sekarang ni, ya? Okey, sebenarnya bila kita buat menggariskan ini, kita dah memendekkan. Kita menyedia, memilih, mengukur, membuang, memotong. Kita tak perlu baca keseluruhan. Ya, sebab kenyataan mesti betul. Apa kerja yang pertama kita kena buat? Pertama di sini dia dah beri A. Ya. Biasanya dia diberi. Okey, kemudian yang kedua, apa dia Imran? Memilih dahan yang lurus. Memilih dahan yang lurus.
Yang ketiga, memilih. Lepas memilih, mengukur panjang keratan. okey, mengukur. Yang keempat, Memotong dahan secara serong. okey, memotong dahan secara serong. Sebenarnya, pertama dan terakhir biasanya kita mudah tahu. Jawab dulu. Okay. Jawab dulu. Biasaannya begitu. Contohnya kalau kita nak menanam pokok, yang terakhir apa yang perlu kita buat? Ikmal Hakim. Kalau soalan tu menanam pokok, yang terakhir apa perbuatan yang selalu kita buat? Biasanya macam membuang ke menyiram. Itulah, itu confirm. Kerja-kerja akhir menyiram, membuat sukupan, memberi sukupan dan sebagainya. Cuba begini Okey. Jadi kita jawab dan pindahkan, pindahkan A, B, C ni ke dalam ruang jawapan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 5 dan seterusnya. Okey. Baik, bentuk 3. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan bahagian bentuk 4. Dia masih lagi memilih. Memilih dan tulis semula 5 pilihan jawapan yang betul. Bagaimana biasa adabnya, kita mesti garis. Garis. Ini model dasarkan Rajah 9. Kita dihindaki pilih dan tulis. Macam biasa, kita garis pada penyataan langkah kerja. Gariskan semua. Gariskan semua. Baca sepenuhnya. Baca keseluruhan. Kemudian apa perlu kita buat? Peka dengan situasi macam biasa. Potong. Macam tadilah potong. Okey. Jadi kita bagi peluang pada Aiman. Khairul Aiman. Aiman, okey tak tu? Halo. Okey. Okey, mungkin kita boleh minta siapa yang belum lagi. Aiman? Line Aiman kurang baik di situ. Ya, mungkin. Okey. Saya. Mungkin cikgu boleh pilih. Okey. Mengenal pasti spesies pokok. Berdasarkan pernyataan 9 menyatakan penyataan di bawah, pilih dan tulis mana-mana 5 penyataan langkah kerja membina model pokok naungan yang betul dalam ruang jawapan. Bagaimana nak buat model. Mengenal pasti spesies pokok. Betul ke salah? Betul ke salah? Oh, tak dapat. Siapa nak jawab je. Betul. Betul. Okey, betul. Okey. Kemudian meletak model pokok di atas tapak. Okey, Imran. Salah, cikgu. Salah. Okey, dah memang ada tulis kat situ salah. Okey, mencantum span pada kerangka pokok. Imran? Betul. Fakrullah. Memotong span mengikut kerangka pokok. Betul. Okey. Mewarna model pokok mengikut spesies pokok. Betul. Tengok lagi satu. Membentuk dawai bunga menjadi kerangka pokok. Fakrullah. Betul. Okey, betul. Jadi kita diminta 5. Kita kira cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup dah, kita terus pindah. Ya, cukup dah 5. Kita terus, dah cukup 5, kita ambil dan terus salin semula. Salin semula, tak payah ikut susunan tak apa. Tak perlu ikut susunan. Tak perlu ikut susunan. Ini di antara bentuk soalan di bahagian A. Tengok yang telinga ni. Gambar telinga ni bermaksud kalau dia dah cukup jawapan tu dah ada 5, confirmlah yang telinga ini salah. Jadi memudahkan kita menjawab soalan. Ya. Okey. Kita jawab dan semak. Akhir sekali. Okey, seterusnya kita bergerak kepada soalan bahagian B. Bahagian B ini soalan yang memerlukan kita berfikir dengan yang lebih
lebih mendalam. Kita perlu proses cikgu, sebelum kita masuk bahagian B ni pula, tadi kita dah sama-sama belajar bahagian A, dan sebelum kita masuk bahagian B, apa kata cikgu, kita berehat dulu seketika. Kita bagi peluang untuk anak murid cikgu tarik nafas dulu, fikir lepas ni nak jawab apa. Dan anda semua jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, sebelum kita sambung lagi untuk ke bahagian B, Wani nak pesan ni untuk sentiasa jaga SOP, basuh tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai face mask dan paling penting jaga penjarakan sosial. Okey, baik cikgu. Sebelum kita sambung lagi cikgu, saya nak tanya, hari ni cikgu pakai uniform, katanya ini untuk uniform ke bengkel, betul cikgu? Ya. Ini memang kena pakai bila masuk bengkel lah nanti. Ini pakaian ni saya gunakan pada ada acara-acara formal lah. Kalau pergi ke perhimpunan dan sebagainya, saya menunjukkan yang saya ni orang bengkel. Saya dengan penuh yakin dan penuh bangganya bila saya memakai baju bengkel saya. Itu dia. Jadi kita perlu ada keyakinan diri dalam apa bidang yang kita ceburi. Ini mesti kalau cikgu pun yakin, mesti anak murid dia pun yakin dan bangga menjadi pelajar landscape dan nursery. Okey, kalau dah bersedia anda semua, cikgu pun dah bersedia, mari kita teruskan cikgu. Okey, insya-Allah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke soalan bahagian B. Okey. Bahagian B, soalan plan. Okey, ini soalan yang sangat popular lah, sangat popular. Sebab apa soalan ni berbentuk ni akan menyebabkan pelajar dapat skor yang tinggi ataupun terlalu sikit skornya. Jadi kita lihat, kita baca soalan macam biasa. Kita kena baca keseluruhan soalan, baca, tanda dan faham. Garis, kata-kataan yang penting, tugasannya, arahannya kita garis ataupun tanda. Tadi bentuk soalan dan bentuk kertas jawapan dia. Okey, apa yang perlu kita jawab pada kertas jawapan Kalau soalan itu soalan bermula dengan pelan buih, prinsipnya jawapannya mesti dijawab dalam pelan konsep. Saya ulang balik Okey. Rajah 12 menunjukkan gambar rajah buih Taman Mini Sekolah Menengah Convent Taiping. Pelan gambar rajah buih. Berdasarkan rajah 12, lakarkan pelan konsep. Pelajar-pelajar kena ingat, bila kita dapat soalan ditulis pelan soalannya pelan gambar rajah buih, jawapannya biasanya adalah pelan konsep. Pelan konsep. Dan biasanya kita ada penanda arahnya di sini pada kertas jawapan, pada kotak tajuk. Pada kotak tajuk dah ditulis. Kalau tak ditulis pun kita dah faham pada arahannya, pada tugasannya. Lukarkan pelan konsep. Di sini lakarkan. Bila masuk lakarkan, kita melukis tanpa perlu menggunakan skala ataupun ukuran yang tepat. Kita melakar sahaja. Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita terus, rangka terus jawapan pada buih-buih pada pelan buih tersebut. Kita lakarkan mengikut kotak-kotaknya. Tip untuk cepat lakar pelan konsep, tentukan ruang sepadan laman mengikut kedudukan ruang buih. Kita terus lakar. Kita terus lakar sepadan-sepadan. Lakar ruang. Sepadan dan hubung kait. Anak-anak panah ini. Kita buat. Dan kita perlu labelkan dan warnakan. Jadi kita melakar di kertas soalan, tidak mengapa. Boleh. Bila kita dah ada bayangannya dan kita pindahkan ke dalam kertas jawapan. Jadi berlaku kesilapan. Kalau jawapan yang tepat, kita pindahkan balik yang ada dalam pada pelan-pelan buih tersebut. Kita nyatakan dalam bentuk laman. Yang wajib, perkataan pelajar selalu tak tulis laman ni. Pelajar selalu tak tulis perkataan laman. Maka dia akan menyebabkan pelajar kehilangan markah. Kotak ni dah cantik, dah diwarnakan, sepadan dah lukis dan sebagainya. Laman tu tidak ditulis.
maka tidak memberi maksud apa-apa. Pelan ini tidak memberi maksud apa-apa. Jadi setelah kita jawab, kita semak. Cukup sekadar satu laman ini, satu kawasan ini kita warnakan sepadannya saja ataupun kita warnakan bahagian dalamnya pun boleh. Okey, itu kaedah menjawab untuk soalan pelan. Okey, jawapan pelan mesti dilabel, ada hubung kait, warna satu ruang satu warna dan lengkapkan kotak tajuk. Tapi kita lihat juga soalan bagaimana bentuk kertas jawapan yang diberi. Kadang-kadang kertas jawapan itu bahagian kotak tajuk ini tidak lengkap. Jadi kita kena lengkapkan. Okey. Dapat pelajar semua? Semua dapat? Okey. Okey. Kita tengok soalan bahagian B, soalan yang kedua. Soalan bahagian B, soalan yang kedua. Bentuk soalannya, dia bertanyakan Raja 12 menunjukkan pelan konsep. Bila soalannya pelan konsep, jawapannya mesti pelan apa? Iqmal. Iqmal. Soalan pelan konsep. Jawapan pelan apa? Pelan Indo. Pelan Indo. Apa perkara penting yang ada dalam pelan Indo? Perkara penting yang mesti ada dalam pelan Indo. Apa dia, Iqmal? Apa dia? Nama. Lagi? Simbol. Simbol, label dan diwarnakan. Itu perkara-perkara penting. Bagus, Iqmal. Jadi kita dah ada kita punya bayangan kita apa perlu dijawab. Okey? Kita baca, kita tanda, kita faham apa kehendak. Kita lihat pada laman pelan konsep ni ada apa? Dia ada tulis wakaf, dia ada tulis siar kaki, dia dah bagi dah. Apa yang mesti kita lukis seterusnya. Okey. Pada kertas soalan wakaf kita dah namakan. Kita dah nama-namakan. Kita buat rangka jawapan. Kita buat rangka jawapan. Bunga kertas. Kita namakan pada kertas soalan. Kemudian kita pindahkan dalam bentuk lukisan dan simbol. Maksudnya tips cepat lukis simbol laskap kejur dulu. Lukis simbol laskap kejur, lukis bentuk ikut saiz, lukis corak dan label. Maksudnya kita lukis, kita terus labelkan terus. Okey. Kemudian kita lukis simbol laskap lembut, simbol pokok-pokok kita lukis. Jadi sebab tu kena bawa tadi yang Wani tanya tadi. Dua barang tu. French curve dengan circle template tadi. Yang bulatan tadi Di sinilah kita guna. Okey. Kita banyak gunakan di sini. Kertas warna tadi pun kita pensel warna tadi pun kita guna di sini. Okey. Okey. Jadi kita perlu labelkan. Okey. Masalah label contoh di sini Di sini saya buat contoh yang salah. Maksudnya Pinang, kita sebut Pinang apa di sini kalau kita nak bagi nama satu? Daniel. Saya boleh jawab. Daniel. Saya. Pinang apa? Pinang Manila. Pinang Manila. Kita kena tulis lengkap. Pinang Manila. Pinang merah. Allah. Pinang Manila, Pinang merah. Nama dia orang belajar di sekolah. Nama-nama pokok. Kita jangan tulis pula pokok teduhan. Kita label dengan teduhan. Tak boleh tak keluar pula dia. Jadi salah. Tidak memberi markah. Kita jangan kategorikan simbol tersebut. Kita namakan secara khusus nama pokok-pokok tersebut. Okey. Bunga ros, bunga raya. Kalau pokok renek. Kalau pokok besar, pokok kemboja contohnya di sini kita namakan betul-betul nama pokok tersebut, pokok ru dan sebagainya. Okey, pelajar-pelajar semua tahu. Insya-Allah Jadi susun simbol mengikut laman, simbol dan label laskap lembut, namakan spesies pokok, simbol dan label laskap kejur, wakaf, siar kaki dan sebagainya, warna keseluruhan. Warna keseluruhan dan lengkap bagaimana biasa lengkapkan kotak tajuk. Lengkapkan kotak tajuk. Okey, ini soalan 2 bahagian B. Yang ini kita pergi pula soalan ketiga bahagian B. Bahagian B ada 3 soalan. Ada 3 soalan. Okay. Soalan yang ketiga,
iaitu pengiraan kos. Ya. Bagaimana semua subjek ada pengiraan kos, ya. Kos bahan. Ya. Kos bahan ni maksudnya kita tambahkan apa bahan yang digunakan, nilainya tu kita tambahkan dia. Kemudian kita ada kos pengeluaran keseluruhan. Bermaksud kos bahan ditambah dengan kos upah ditambahkan dengan kos sampingan. Ini formula. Rumus-rumus ni kita perlu hafal, kita perlu faham, kita perlu ingat. Okey? Belajar ya? Itu tak boleh lupa. Kemudian kos pengeluaran seunit bermaksud kos unit, kos pengeluaran ni. Kos yang ini dibawakan ke bawah. Dibahagi dengan berapa unit keluaran. Dapatlah dia kos pengeluaran seunit. Dia makin lama mungkin susah ni. Soalan ni dia akan berkait ni. Ya. Dia akan berkait. Kalau salah ni dia akan melibatkan jawapan yang seterusnya. Okey? Kemudian dia akan minta harga jualan ataupun bayaran. Okey. Jadi dinyatakan dalam soalan peratus keuntungan dan peratus keuntungan itu didarab dengan kos unit, dia akan dapat harga jualan. Okey? Kita tengok kepada soalan. Okey. Untuk pengiraan kos dia ada dua keadaan. Dia ada dua keadaan. Okey, boleh baca soalan ni semua ni? Pelajar semua, jadual 1 menunjukkan kos bahan menyelenggara elemen lanskap kejut dalam tempoh masa sebulan. Sila ambil perhatian kepada semua calon peperiksaan. Perkataan yang penting berada di atas ni adalah menyelenggara dalam tempoh sebulan. Ini adalah kos perkhidmatan. Sebab apa? Kita tak nampak apa bendanya. Menyelenggara. Macam kita dapatkan perkhidmatan orang gunting rambut. Lepas kita gunting rambut, kita tak bawa balik gunting-gunting tu. Kita dapat perkhidmatan. Okey. Jadi, ini adalah kos perkhidmatan. Kemudian berdasarkan jadual 1, ini adalah arahannya. Kita kena rujuk. Jadual 1 apa? Membaik pulih kerusi, membaiki kerosakan, baik pulih air terjun simen pero. Okey? Hitung. Arahannya hitungkan kos bahan untuk menyelenggara. Kos bahan untuk menyelenggara. Bermaksud di sini kosnya. Di sini kosnya. Ini perlu dicampur. Ya, perlu dicampur. Kemudian kos upah untuk tempoh sebulan. Ini semua adalah tugasan-tugasan yang perlu kita ambil perhatian. Kita tanda supaya kita tidak melakukan kesalahan semasa menjawab. Okey, dinyatakan jumlah-jumlah skor. Jadi bermaksud kita ada langkah kerja. Akan diambil kira langkah kerja. Pertama, bermaksud formula ni kita boleh tulis di kawasan sini. Di kawasan ruang jawapan. Baca tanda. Tanda kata kunci pada stimulus, arahan dan tugasan. Kenal pasti bilangan unit. Sama ada dia perkhidmatan ataupun produk. Kalau produk pun dia akan tanya kat sini. Dia akan bagi tahu kat kawasan tu. Maklumat di sini penting. Okey. Okey. Kos bahan. Kos bahan menyelenggara. Kita buat jawapannya. Baik pulih kita buat macam ni. Kita tulis formula. Kita tulis formula, kita pindahkan. Pindahkan detail dia tu. Ya, pindahkan saja. Dan kita tambahkan terus. Maka kita akan dapat jumlahnya kos bahan untuk menyelenggara selama satu bulan. Seterusnya kos upah. Kos upah formulanya kadar upah didarab dengan bilangan pekerja. Di sini kita ada 800 darabkan dengan 2 orang. Pindahkan. Pindahkan. 800 darabkan dengan 2 orang. Okey? Dapat 1,600. Dapat Wajdi? Fakrullah? Semua dapat. Okey. Kemudian kos menyelenggara. Okey, kos menyelenggara
kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan darab dengan tempoh menyelenggara. Ya. Di sini tempoh menyelenggara berapa? Berapa tu? 4 bulan. 4 bulan. Ya. Imran, betul ya 4 bulan ya, Imran? Betul 4 bulan. Okey, jadi kita pindahkan 4 bulannya di sini. Okey. Kos bahan berapa, Imran? Kos bahan? 1,400. 1,400 nampak dia pindah. Ya, dibawa ke situ. Ya. Kos upah berapa? 1,600. 1,600 ni pindah. Nampak? Kos sampingan berapa? Kos sampingan tiada, kosong. Kita tulis kosong. Ya, tambah dapat. Kita dapat 12,000. Ya, seterusnya soalan yang D, ya, bayaran menyelenggara yang dikenakan jika keuntungan dikendaki sebanyak 50%. Ya. Jadi keuntungannya peratus keuntungan darab dengan kos menyelenggara, ya. Jadi 50% darab dengan 12,000, tengok. Dia pindah. Baik, ini soalan berkait. Kalau salah atas semua, salah akan melibatkan semua jawapan salah. Ya. Kita dapat 6,000 dan bayaran yang dikenakan iaitu keuntungan ini, ya, ditambahkan dengan harga asal. Ya. Harga asal, maka kita dapat RM18,000. Ya. Ini satu cara. Ada lagi satu cara yang mudah. Ya, kita nak dapatkan. Kalau kita nak untung 50%. Dengan syarat, ya, kita dah mengetahui keseluruhan maklumat ni. Ya. Jadi kita nak dapat untung 50%, maka 50%, ya Allah, terdapat. Ya. Dia kena besar-besar, cikgu. Kena besar-besar. Ya. Tambah dengan 100%. Ya. Minta maaf lah, saya darab dekat sini je. Ya, darab dengan harga asal ni. Berapa? 12,000. Ya. Maka kita akan dapat jawapan yang sama. Ya. Dia akan jadi 100. 150 bagi 100 darab 12,000. Kita akan dapat 18,000 juga. Ya. Jadi di sini kita ada dua cara. Ya, dua cara bagaimana nak mendapat jawapan. Ya. Mungkin ada cikgu yang ajar cara yang pertama. Ada cikgu yang ajar cara yang kedua. Ya. Tapi yang paling penting di sini adalah kena tahu formula dia, ya, cikgu. Ya, baru saya. berjawab. Yang ini kita kena ingat. Ya. Sebab rumus ni tidak dinyatakan. Okey, ingat ya. Formula tidak memberi markah. Ya. Perlu diingatkan, formula tidak memberi apa-apa markah kepada calon. Ya. Dapat ya? Okey. Seterusnya kita bergerak kepada soalan bahagian C. Sebelum kita masuk bahagian C, seperti biasalah cikgu, kita tadi bahagian B dah kira-kira, cikgu. Jadi mesti fikiran pelajar pun alamak nak kira, nak masuk ini, masuk formula. Tapi jangan risau. Ni kita nak bagi rehat dululah dengan pelajar yang di rumah sana sedang menyaksikan. Kita nak berehat dulu. Jangan ke mana-mana, kembali di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, baiklah. Ni mana nak tanyalah, Amirul, Ikmal, Wajidi, Hafiq, Khairul, Faris, semua masih bersemangat ke? Masih okey? Okey je. Semua okey ya. Okey, jadi cikgu pun, kalau cikgu pun dah okey, semua pun dah berehat. Jom kita teruskan dengan bahagian C pula, cikgu. Okey, seterusnya kalau kita lihat soalan bahagian C, ya. Bahagian C ini soalan yang pertama, biasanya dia adalah soalan penyelesaian masalah. Bahagian C biasanya soalan penyelesaian masalah. Baik, sekarang ni kita baca soalan. Baca soalan. Raja 11 menunjukkan bangku kayu yang telah reput, ya, di sebuah taman permainan. Ini gambar. Okey, jelas ya. Apa arahannya berdasarkan gambar raja? Cadangkan satu bahan. Ya, cadangkan satu bahan itu adalah tugasan. Ya. Kemudian lakar dan warnakan satu reka bentuk dan akhir sekali dia suruh huraikan. Okey, dia suruh huraikan. Okey, jadi ini ruang jawapan yang diberi. Okey. Sekarang apa perlu kita buat, ya?
bagaimana kita nak menjawab soalan yang berbentuk cadangan satu bahan. Okey, perlu diingatkan ya. Pelajar cuma belajar satu saja ya, lanskap keju, iaitu membina simen fero ya. Mungkin kita boleh gantikan kerusi ini dengan bahan lain. Mungkin kita kata gunakan besi tahan karat ya, ataupun kita gunakan fiberglass. Tapi benda-benda itu kita tidak belajar di sekolah ya. Jadi yang jawapan yang kita belajar ialah simen fero, jawapannya mestilah simen fero. Okey, dia kata cadangkan satu bahan kalau untuk simen fero. Aiman, satu bahan untuk membuat simen fero apa, Man? Simen je. Simen, senang saja. Simen atau pasir atau dawai BRC. Okey, ada bahan lagi tak? Bahan lain yang kita rasa kita boleh gunakan? Bahan? Ada bahan lain tak, Aiman? Apa dah? Ada bahan lain tak? Mungkin kita boleh pakai besi saja pun boleh ya. Untuk kerangka ya. Kita pakai dawai, kita pakai besi biasa pun boleh. Okey, kemudian bila disebut lakar ya, bila disebut lakar yang perlu kita beri ialah dia mesti dilabel ya, dia mesti dilabel. Ini label lah ni. Ya. Label di sini sama ada kita label bentuk dimensi ya ataupun bahan ya. Kemudian kita lakarkan gambarnya tu ya. Gambar itu mestilah gambar yang sesuai ya. Janganlah pula kita nak buat kerusi jadi benda lain, kita jadi pokok pula sebagainya ya. Jadi tak boleh ya. Kemudian bila dilorek simen fero bentuk kayu maka ada lorekan. Okey. Kemudian soalan bahagian B dia kata huraikan ya. Bila disebut huraikan bermaksud menyatakan sesuatu dengan jelas ya, dengan jelas dan panjang lebar kalau bolehlah ya. Dia bagi berapa skor? 6 skor ya, 6 skor. Jadi kita kena bagi sekurang-kurangnya lebih ya 2 atau 3 daripada jumlah skor ya. Sebab ada berlaku kesilapan ya. Calon memberi jawapan yang sama. Sama. Bukan salah, sama. Betul. Jawapan sama. Dia jawapan tu memberi maksud yang sama. Nanti kita tengok contohnya banyak. Okey. Okey, kalau kita nak lengkapkan sini ya. Menyediakan alat dan bahan seperti apa, Aiman? Yang pertama, kita nak lengkapkan huraikan ni. Menyediakan alat dan bahan seperti bekas simen fero. Apa dia? Seperti pasir, dawai BRC. Okey, ni pasir dan sebagainya. Kita dah nyata kat atas ni. Okey. Kemudian mengukur, menanda, memotong dawai BRC. Okey. Seterusnya yang ketiga kita mengikat. Ingat, pastikan semua perkataan dimulai dengan kata kerja. Ya, semua dimulai dengan kata kerja. Jadi kalau kita lupa, tak ada idea, kita ingat apa yang telah kita pelajari di sekolah. Ya, semasa kata 4, kata 5 itu kita buat, kita kena ingat. Maka dia akan memanggil kita menjawab dengan melakukan semua perkataan yang dimulai dengan kata kerja. Kalau soalan ni bagi 6 skor, kurang-kurangnya kita bagi 7 skor. Ya? Mengikat dan membentuk dawai. Mengikat dan membentuk dawai mengikut lukisan kerja. Oh, cikgu. Tu keluar. Allahu Akbar. Tak apa, cikgu tekan je kat mana slide tadi. Mana ya? Cikgu boleh tekan dekat skrin, cikgu. C. Kat bahagian C. Kemudian? Dekat slide yang ke... Boleh, cikgu? 26. Cikgu tekan je. Tekan guna jari, cikgu. Ni? Ya. Okey. Okey, mengikat dan membentuk kerangka mengikut lukisan kerja. Ya? Okey, dah seterusnya. Jadi, kita memberi jawapan yang ringkas dan padat. Ya? Ringkas dan padat. Okey, soalan yang kedua. Ya? Soalan 1. Bentuk. Ya, bentuk yang kedua. Tapi dia masih lagi berada dalam soalan 1 bahagian C, iaitu penyelesaian masalah. Ya? Pokok besar. Ya? Tumbang di sebuah taman rekreasi. Ya? Berdasarkan itu, huraikan langkah kerja, nyatakan 2 langkah kerja. Bila ini sebut huraikan, bermaksud menyatakan sesuatu dengan jelas. Ya? Nyatakan sesuatu dengan jelas.
kerja menyelenggara. Okey, masuk kerja menyelenggara di sini apa yang boleh kita buat di sini, Daniel? Daniel. Bahagian C. Pokok tumbang. Kerja menyelenggara apa perlu kita buat ni? Nak ganti pokok ni? Pokok baru. Ya, menanam pokok baru. Boleh ya? Selain daripada tu, kita kena buat rangka jawapan ya. Kita kena buat rangka jawapan ya. Okey, di sini jawapan kita hendaklah dalam bentuk point system ya. Kita bukan tak boleh. Kita hendaklah menjawab dalam bentuk point system. Kita tak perlu buat karangan macam bahasa Melayu, tak perlu. Langkah 1 buat apa, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Kita tengok skor bagi berapa? 8. Ya. Jawapan tu mesti lebih Di sini ada 11. 11 maksudnya kemungkinan kita takut. Ya, kita memberi jawapan menggali lubang sedalam 1 meter, darab 1 meter, darab 1 meter contoh ya. Langkah yang ketiga. Saya nak bagi tip satu Kalau kita kurang yakin dengan saiz, kita tak perlu tulis saiz tu. Okey. Tak perlu tulis saiz. Kita tulis menggali lubang untuk penanaman pokok saja sudah memadai. Kerana apa? Kalau kita memberi angka yang salah akan menyebabkan kita salah. Salah. Jadi itu teknik-teknik kita nak menjawab Kalau kita rasa tak berapa yakin, kita letakkan poin yang keempat di sini. Untuk saiz tu tadi. Jadi bermaksud dia memberi poin yang berbeza. Jadi yang salah tadi salahlah, tak ada masalah. Yang betul kita dapat markah. Tapi kalau dua-dua betul, dapat markah itu juga. Yang dikata berulang. Itu yang dikatakan berulang. Dia dapat 1 jugalah. Kalau dua-dua betul. Yes. Okey Kemudian yang keempat, membuang, memasukkan sedikit. Tengok, perhatikan. Semua yang di hadapan ini adalah kata kerja. Jadi ikutlah langkah kerja menanam semula pokok. Tengok, akhir sekali menyiram. Ini dah ada poin. Akhir sekali. Akhir sekali menyiram, ada poin. Kemudian menyediakan anak pokok. Ini biasa ini adalah markah-markah yang kita rasa markah percuma untuk calon. 3, 4 kita dah dapat secara percuma. Okey. Kemudian yang kedua yang B. Nyatakan 2 langkah keselamatan yang perlu diamalkan semasa menyelenggara pokok tersebut. Nyatakan ini juga kita cuma menjawab dengan ringkas dan jelas Melakukan kerja dengan berhati-hati. Contoh yang pertama Selain daripada itu, memakai pita keselamatan di sekeliling kawasan kerja. Okey, ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Siapa nak tambah? Fakrullah. Langkah keselamatan. Pasang pita tu. Memasang pita keselamatan. Okey, selain daripada itu? Selain daripada itu? Tak ingat ego. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Lagi satu tambahan. Satu lagi. Memakai pakaian keselamatan. Memakai pakaian keselamatan. Boleh? Selalu berlaku calon menjawab, dia kata memakai pakaian keselamatan. Kemudian yang kedua dia kata memakai sarung tangan. Ataupun dia pakai topi keselamatan. Tapi dia memberi markah 1 saja. Sebab apa? Sama. Sebab dia mengulang jawapan. Ini adalah kesalahan salun. Baik. Kesalahan salun dalam SPM semasa menjawab soalan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan bahagian C 2. Soalan bahagian C ada 2 soalan saja. Tadi penyelesaian masalah, ini pun masalah juga. Jadi di sini apa dia? Dia nak apa? Dia nak buat promosi. Jadi soalan bahagian C ini adalah soalan keusahawanan. Okey. Jadi kita garis perkataan yang penting, tugasannya dan arahan-arahannya Kita kena lihat apa yang perlu kita jawab dan diberi beginilah lebih kurang ruang jawapan yang disediakan Okey, kita lihat apa yang perlu kita jawab Okey. Kalau disebut lakar, bermaksud kita melakar
produk. Lakar produk. Maksudnya soalan ni tadi ya. Ini ada kebat tu cikgu? Yes. Okey, baik. Macam tadi pun kebat juga. Darjah 11 menunjukkan produk simen ferro yang sedia untuk dipasarkan. Ni kita nampak. Dia dah panggil kita untuk memasarkan produk. Berdasarkan Darjah 11, lakar satu iklan yang menarik untuk mempromosikan produk secara atas talian. Lakaran itu mestilah mempunyai maklumat produk, maklumat syarikat dan maklumat tambahan. Okey, kemudian kita soalan berikutnya, terangkan 2 kelebihan menggunakan kaedah promosi itu. Okey. Jadi dia suruh kita lakarkan iklan. Jadi bila kita lakarkan iklan, kita mesti ada, saya nak bagi tip ni, ada 10 tip untuk iklan. Kita mesti ada maklumat produk, maklumat syarikat dan maklumat tambahan. Dan kita terjemahkan dalam bentuk pengiklanan. Okey, iklannya maksudnya kita promosi di sini maklumat produk. Mesti ada nama produk. Produk tadi, produk apa ni Imran? Kita nak jual apa tadi Imran? Simen ferro. Simen ferro. Jadi mesti adalah gambar simen ferro. Okey. Kemudian dia mesti ada harga simen ferro tu berapa. Kemudian dia mesti menyatakan maklumat syarikat. Dah dinyatakan dalam soalan. Maklumat syarikat. Mesti ada logo syarikat, nama syarikat dan alamat syarikat. Kita paparkan dalam iklan di sini. Kemudian maklumat tambahan, diskaun jualan dan promosi dan sebagainya. Yang terbaik. Baik, kemudian kita tengok 10 poin. PST. Produk. Nama produk, gambar produk, harga produk. Okey. S, syarikat. L tu lambang, N tu nama, E tu alamat. Syarikat. Okey. T bermaksudnya diskaun. Kemudian T itu adalah tarikh promosi. Kemudian H, cara penghantaran. S tu selenggara. Itu adalah maklumat tambahan. Mungkin kita boleh kata ada warranty. Itu adalah maklumat tambahan dalam pengiklanan. Jadi maklumat ni mesti kita nyatakan dengan jelas dan diwarnakan. Baik, seterusnya dia menyatakan 2 kelebihan. Kita beritahulah, memberitahu secara meluas, maklumat disebar dengan cepat, menggunakan belanja yang murah dan sebagainya. Okey, soalan yang kedua masih lagi dalam keusahawanan. Tadi dia suruh buat iklan. Yang ini bagaimana soalan berkaitan dengan promosi. Promosi jualan. Promosi jualan, biasa sebenarnya kita ada 4 kaedah promosi jualan. 4 kaedah promosi jualan. Kalau pelajar saya, Daniel. Macam mana kaedah 4 kaedah promosi jualan kalau nak cepat ingat? Pro-pub iklan langsung. Pro-pub iklan langsung. Jadi dia minta 3 je. Dia minta 3 saja. Dia kata terangkan 3 kaedah promosi. Kemudian nyatakan 2 kelebihan berniaga. Kemudian dan akhir sekali nyatakan 2 contoh khidmat selepas jualan. Kita nak beri jawapan dalam bentuk poin, ringkas, padat. Okey. Okey, di sini 3 kaedah promosi yang sesuai. Jawapannya dalam bentuk point system. Jawapan lebih 2-3 daripada jumlah skor, ringkas dan padat. Semua soalan, semua soalan esei mesti jawapannya ringkas dan padat dalam bentuk point system. Okey. Kemudian kita ada pengiklanan, promosi yang pertama, promosi yang kedua, kita ada jualan langsung. Dia ada promosi yang ketiga, promosi jualan. Okey. Kemudian kita nyatakan sebab apa dia kata terangkan. Bila terangkan, 3 bermaksud ada 3. 1, 2, 3. 3. Dan setiap fakta mesti ada penerangannya. Penerangan. Satu fakta, satu lagi penerangan, satu markah. Jadi dia ada 6 skor. Kalau kita nak untuk takut yang salah tadi 1,
kita buat bagi 2. Ya. Jadi ada backup lah kalau kita berlaku kesilapan. Ya. Kemudian yang B, nyatakan 2 kelebihan berniaga di pasar. Ya. Jadi ini secara umumnya, kita ketahui setiap promosi ni ada kelebihan. Ya. Ada kelebihan masing-masing daripada kaedah promosi barangan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, C, ya, nyatakan 2 contoh khidmat lepas jualan. Ya. Contoh yang pertama, penghantaran percuma, penyelenggaraan percuma selama sebulan. Macam tadi saya cakap, mungkin kita boleh bagi waranti. Ya. Itu di antara jawapan-jawapan pilihan-pilihan yang kita boleh beri. Ya. Jadi untuk promosi, nota paling ringkas, inilah yang perlu pelajar-pelajar hafal. Macam tadi kita perlu kena hafal formula-formula. Ya, ini di antara perkara-perkara yang perlu kita hafal, iaitu ini yang dikata tadi, menerangkan kaedah promosi ada 4. Dan ini adalah kelebihan-kelebihannya tadi. Ya. Kita tengok kadang-kadang benda ini nampak macam sama. Ya. Pelajar selalu keliru benda ni. Jadi sebab tu saya highlightkan perkara ni, ambil perkara ni, nota ni, hafal. Cuba hafalkan. Okey. Yang mana ia akan berguna untuk kita bawa ke dalam kertas peperiksaan. Jadi sebenarnya kita dah habis kita bincangkan berkaitan dengan soalan-soalan MPV Landscape dan Nursery ini, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ya, bahagian C untuk soalan ni. Jadi tiba kita nak buat rumusan. Ya. Rumusan ni perkara ni amat penting. Pelajar kena tahu. Ya. Pertama, bahagian A. Ya. Tanda dan garis, kata kunci, stimulus, arahan dan tugasan. Ya. Pastikan peruntukan masa yang sesuai. Ya. Untuk soalan bahagian A, kita ada 10 soalan. Ya. Kita ada 10 soalan. Satu soalan ada 5 minit. Kemudian menjawab berpandukan jumlah skor. Ya. Kita tengok bahagian B dan bahagian C, membuat rangka jawapan. Ya. Kita buat rangka jawapan. Kemudian dalam bentuk fakta, untuk memastikan semua fakta penting dikumpul sebelum memulakan jawapan. Memastikan peruntukan masa sebanyak 20 minit untuk soalan bahagian A untuk satu soalan. Ya. Bahagian B dan bahagian C 25 minit untuk satu soalan. Okey. Seterusnya, menjawab berpandukan jumlah skor. Jika terdapat 5 skor, sila beri jawapan lebih daripada 5. Ya. Kita bagilah 6 ataupun 7. Okey, kalau kita lihat analisis soalan. Okey, soalan ni umpama bintang di angkasa. Ya. Umpama bintang di angkasa, jadi pelajar tidak ada pilihan. Pelajar kena tahu semua tajuk. Pelajar kena tahu semua tajuk. Okey, walau bagaimanapun kita boleh klusterkan dia. Ya, kita boleh slot-slotkan dia. Soalan 1 hingga 4, ya. Amalan kerja, langkah keselamatan, EDK, langkah kerja menyediakan bahan, tanaman dan medium. Ini semua benda-benda yang ringkas, ya, yang mudah. Kemudian soalan 5 hingga 10, ya. Langkah kerja, membiak tumbuhan secara esek, langkah kerja menanam tumbuhan dalam pasu ataupun atas tanah, ya. Langkah kerja penyelenggaraan menyelenggara tumbuhan dalam pasu atau tanah. Yang ini reka bentuk lanskap. Ya. Ini reka bentuk lanskap. Dan akhir ini adalah kerja simen fero. Okey, ini soalan bahagian A. Ya. Bahagian A ini soalan objektif. Soalan objektif ini bermaksud jawapannya hanya ada satu saja. Maksudnya betul atau salah. Betul atau salah. Ya. Okey. Soalan bahagian B, soalan 1, dia akan tanya berkaitan dengan membiak tumbuhan secara sek ataupun esek. Okey. Kemudian menanam dalam pasu atau atas tanah. Ya. Soalan yang kedua, proses mereka bentuk lanskap. Ya. Soalan jawapannya. Jawapannya Jawapannya ada 2 saja. Sama ada pelan konsep ataupun pelan induk. Ya. Kalau nak tahu lagi tu, sebelum ni mesti ada pelan buih. Pelan buih dia tak ada jawapan di soalan. Soalannya pelan buih, jawapannya pelan konsep. Soalannya pelan konsep, jawapannya pelan induk. Itu saja. Jadi kita kena hafal ni. Kadang-kadang pelajar silap kaedah menjawab saja. Ya, bila disebut pelan konsep, mesti ada laman, dia tak tulis laman. Bila sebut pelan induk,
dia simbol, dia tak label. Jadi menyebabkan pelajar hilang banyak markah. Okey. Seterusnya, soalan ketiga, bahagian B, keusahawanan mengira kos produk, iaitu kos bahan, kos upah, kos sampingan, kos pengeluaran, keuntungan dan harga jualan, ataupun mengira kos perkhidmatan, menyelenggara kos upah dan sebagainya. Ini adalah soalan-soalan yang biasa ditanya dalam setiap soalan bahagian B. Dan soalan bahagian C. Soalan yang pertama, biasa soalan menyelesaikan masalah. Macam tadi pokok tumbang. Apa nak buat? Kita kena tahu. Kita kena hafal cara-cara menyelenggara. Jadi tajuk menyelenggara ni mesti ada dalam kepala. Menanam tumbuhan dalam pasu. Ataupun atas tanah. Dan macam tadi dia tanya soalan semen fero. Di sini akan keluar soalan melakar. Melakar. Soalan 2, kaitan dengan keusahawanan juga, tapi dia lebih kepada promosi. Lebih kepada promosi, nak melariskan produk jualan mereka, sama ada membuat pengiklanan ataupun bagaimana langkah-langkah untuk kita melakukan promosi jualan. Jadi, itu dia. Nampaknya cikgu dah rumuskan semua. Sebelum itu, bolehlah kita nak tanya dulu anak murid cikgu, ada soalan tak yang nak tanya cikgu? Ini kira peluang keemasan ni untuk tanya masuk TV ni. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada Nampaknya semua dah faham. Alhamdulillah cikgu, nampaknya memang semua ni dah bersedia lah dalam exam nanti. Jadi mungkin kalau cikgu ada pesanan ataupun kata-kata semangat kepada mereka yang nak duduk SPM pada 22 Mac nanti untuk mengambil subjek ini, dipersilakan cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru hari ini, saya mewakili rakan-rakan saya sebenarnya, guru-guru di Semenanjung Malaysia ini. Jadi saya menyatakan teknik saja. Dari segi konten, kandungan pelajaran ada di sekolah. Nak dapat detail, tanya guru-guru kamu. Kamu ada masa 2 minggu lagi untuk kita membuat ulang kaji bersama-sama guru di sekolah. Jadi gunakan masa ini, gunakan masa yang terluang ini untuk kita membuat ulang kaji bersama guru dan rakan-rakan. Kerana kita belajar dah hampir 18 tahun, kita jangan sia-siakan masa yang telah kita gunakan ini. Jadi kerana tinggal lagi 2 minggu, maka kita naklah terus berusaha supaya kita mencapai kejayaan, keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Itu saja pesanan daripada saya. Itu dia. Terima kasih banyak cikgu atas kata-kata semangat untuk para pelajar yang akan menduduki subjek landscape dan nursery. Tak lama je lagi, 22 Mac. Terima kasih cikgu sudi meluangkan masa dan ilmu yang cikgu berikan hari ini. Juga terima kasih kepada pelajar dari SMK Batu Laut Tanjung Sepat Selangor, iaitu Muhammad Hafiq, Fariz Daniel, Muhammad Iqmal, Muhammad Amirul. Boleh lambai dekat kamera, satu Malaysia tengah tengok ni. Dan 2 lagi pelajar dari SMK Subang, Shah Alam Selangor, Muhammad Wajidi dan juga Muhammad Khairul Aiman. Terima kasih banyak. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah ibu bapa anda bangga serta cikgu anda bangga dengan kejayaan anda. Ni dah 18 tahun belajar ni. Tinggal lagi berapa minggu untuk duduk 1 hari tu je untuk menentukan apa orang kata skor yang anda telah pelajari selama 18 tahun ini. Jadi itu sekian sahaja daripada kami dan terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success. Jangan lupa pada esok hari nak tahu subjek apa, kenalah tengok, okey. Sebelum itu Wai nak pesan juga untuk sentiasa patuh SOP, pakai hand sanitizer, basuh tangan pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial. Sekian sahaja dari saya, Waini Kerry, hanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi, bye-bye. Didik TV KPM. Buat anak kami, Muaz bin Nasrul Hadi, Umi dan ayah mendoakan agar Muaz dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan dikurniakan dengan idea dan ilham ketika menjawab. Serta rakan-rakan Muaz di SMK Bukit Kapar Kelang, all the best. Tak lupa buat anak murid saya di Sam Nurul Iman, Bitaufiq wan Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakiah binti Kamarudin, ibu kepada Nur Fatihah binti Adnan dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra.
Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menghadapi SPM pada tahun ini. Buat yang terbaik, Ibu yakin Fatihah boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.